Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Malam ni kita bersantai saja bersantai saja. Tidak ada sebarang tajuk khusus, tidak ada sebarang tajuk bebas. Sebab hari ni kita nak buka seberapa ramai responden ataupun respon daripada awam. Kita nak cuba jawab sebarang kemusykilan, sebarang pertanyaan yang ingin ditanya oleh pihak netizen. Hari ini saudara, kita berada dalam keadaan PKP 2 ini sedikit demi sedikit sudah dilonggarkan aktiviti ekonomi, dan kita hari ini nampak macam aktiviti ekonomi sudah semakin mahu rancak sudah semakin mahu rancak. Mereka yang sebelum ini terjejas akibat terhentinya program-program sosial sudah boleh kembali menganjurkan program-program majlis-majlis dalam kumpulan yang sederhana. Maknanya mereka-mereka yang selama hari ini menjadi pembekal peralatan pengantin, pembekal catering, semuanya sudah mula boleh cari makan sedikit demi sedikit. Namun kita mengharapkan supaya dalam masa terdekat semua sektor dapat dibuka. Cuma buka tu bukalah betul-betul. Ini nak suruh sektor pelancongan kembali hidup, tapi orang hanya dibenarkan melancong, menaiki bas dengan strangers yang kita tak tahu siapa. Kan? Ini tak masuk akal punya peraturan. Kalau orang nak pergi bercuti, mestilah dia bercuti dengan ahli keluarga mereka. Mereka duduk dalam satu rumah, mereka tahu tahap mana kesihatan isi rumah mereka. Jadi kenapa pula memaksa orang nak pergi bercuti mesti naik kenderaan travel agency, dan travel agency pula dikenakan pelbagai syarat-syarat. Antaranya diminta untuk apply permit perjalanan terlebih dahulu, dan ini sudah pasti akan memberi kesan kepada, pertama, mereka-mereka yang mahu bercuti dengan syarat-syarat yang tidak mesra pelancong ni, dan yang kedua, mereka-mereka yang mengusahakan bas-bas ini juga apabila setiap kali nak memulakan perjalanan perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak polis. Ini juga secara tidak langsung akan membantutkan usaha untuk menghidupkan, usaha untuk menyelamatkan industri pelancongan dalam negara ni. Itu sebab kita merasakan bahawa bila pak-pak menteri kita membuat keputusan, tolonglah kaji semua aspek kaji semua aspek supaya setiap polisi yang dibuat, setiap keputusan yang dibuat, ianya tidak menyusahkan rakyat, ianya tidak memberikan impak dan kesan kepada ekonomi dan juga kepada mereka-mereka yang mengusahakan sesuatu jenis industri ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan sahabat-sahabat, saudara Wan Kuris untuk memulakan sesi soal jawab kita. Sebarang soalan boleh kemukakan soalan di nombor 017 3445 120. Ini Ronnie Lee ni apa masalah dia dengan Pablo? Asyik sebut Pablo je. Gay boy. Yang Ronnie ni gay boy. Agaknya lah. Okey. Tak apa. Okey. Okey tu. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Sultan Johor batal majlis pecah tanah Ya. Taman Solar Sultan Ibrahim. Ya. Menurut Sultan Ibrahim, keputusan berkenaan dibuat selepas kerajaan pusat tidak memberikan sebarang maklum balas terhadap projek bernilai 1.4 bilion itu. Ya. Dan Datuk Seri Najib sendiri mengatakan bahawa tak ada sebab kenapa projek di Pengerang ini tak diluluskan sekiranya projek ini menggunakan dana swasta tu. Tak kira di atas tanah swasta ataupun tanah kerajaan tu. Jadi kenapa
kerajaan PN boleh buat begitu. Sedangkan duit-duit dana swasta je. Betul lah, tapi kadang-kadang bila benda tu tidak menguntungkan dia, kan, tak ada bahagian dia ke apa, mereka akan membuat keputusan-keputusan bodoh macam ni lah, kan. Itu sebabnya tak perlu bimbang, kan, walaupun peringkat awal ni mungkin mereka tidak nampak eager untuk meneruskannya. Kemudian hari bila mereka sudah berbincang dengan pihak yang menguruskan projek tersebut, bila mereka dah dapat manfaat daripada projek tersebut, maka keputusan tu boleh berubah. Kita ambil contoh macam ECRL. Peringkat awal Tun Mahathir batalkan, betul tak? Selepas itu mereka ada perbincangan direct dengan mereka yang menguruskan projek tersebut ataupun mereka yang mempunyai kepentingan dalam projek tersebut. Akhirnya dibuka balik, kan? Begitu juga dengan high speed rail. Peringkat awal dibatalkan, kan? Sehingga kita kena penalti. Kemudian diteruskan balik, kan? Lepas tu bila mereka tukar kerajaan, dia letak pula syarat dia. High speed rail daripada Singapura bukan kepada bandar Malaysia, seperti mana yang dalam jadual asal, tetapi Kona pula pergi ke KLIA. Nama high speed rail, tapi kalau kena Kona pergi KLIA, daripada KLIA kena ambil train yang dimiliki oleh YTL dulu, kan? Dan dia punya speed ni half the speed of the high speed rail. Jahanam lah, last kali Singapura pula tak bersetuju dengan pelaksanaan HSR ni, kan? So inilah kegilaan-kegilaan di bawah kerajaan setengah masak Muhyiddin Yassin. Jadi nampak tak mementingkan ekonomi. Saya tak tahulah apa yang dia pentingkan. Kita doakan semoga bila beliau berada di Mekah ni, beliau dapat mendoakan, semoga pemikiran beliau itu kembali pulih seperti sedia kala, dapat memikirkan tentang keperitan rakyat, dapat memikirkan tentang ekonomi rakyat negara ni, dapat memikirkan bagaimana ekonomi ni dapat dipacu balik. Semoga bila beliau balik daripada Mekah ni, beliau akan membuat keputusan-keputusan yang boleh membantu pembinaan negara, boleh mengukuhkan kembali ekonomi negara, boleh meredakan kemarahan rakyat terhadap beliau, boleh mengurangkan derita rakyat daripada polisi-polisi bengong yang beliau buat selama hari ini. Kita harap ada perubahan, kan? Kalau balik masih lagu tu juga, sia-sia lah dia pergi Mekah. Okey, tu soalan pada netizen tu. Okey. Assalamualaikum Datuk. Soalan daripada ke pada? Daripada. Okey, daripada tak pada Datuk. Assalamualaikum Datuk. Bila Presiden UMNO nak beri instruction kepada MP UMNO untuk keluar daripada kerajaan? Bila dia cakap? Kenapa lambat sangat? Nak tunggu apa lagi? Kita kaum B lama tunggu, dia cakap. Saya rasa soalan ni kita dah jawab banyak kali, kan? Dan saya rasa Presiden UMNO pun dah pernah bersuara meminta supaya MP-MP daripada BN ni meninggalkan kerajaan pada penghujung bulan 2. Sekarang dah masuk 10 hari bulan 3 ni, dah lewat 10 hari. So mungkin kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden tu, kalau betul lah kenyataan tu datang daripada dia, ianya sebelum mesyuarat MT yang lepas, kan? Tetapi dalam mesyuarat MT yang lepas, mereka bersetuju, maknanya bukan yang baru ni, yang sebelum ni, mereka bersetuju untuk tidak bekerjasama dengan PPBM dalam pilihan raya umum yang ke-15, tetapi kekal di dalam kerajaan sehingga pilihan raya. Jadi kalau begitulah dia punya pendirian, maka secara
fahaman mudahnya, kita boleh beranggapan bahawa MP-MPBN tidak akan keluar daripada kerajaan. Jadi kita mengharapkan supaya adalah satu perubahan yang drastik dibuat sebelum kita ni dikira satu bakul sampah dengan PPBM, dan dalam pilihan raya akan datang kita akan dibuang sekali bersama dengan PPBM. Jadi harus bertindak segera. Okey. Ni kawan daripada Sabah Datuk. Okey. Selamat petang Datuk. Kuat sikit. Selamat petang Datuk. Petang. Dah malam ni. Bukan Sabah ni. Ha. Tahun lalu yang baru mula COVID-19 ada bantuan RM1,800. Tapi sekarang ni setelah COVID semakin meningkat, semakin mendadak, tapi kenapa tahun ni pula bantuan tu diturunkan, dia kata. Tahun lepas ketika tu baru dapat kuasa. Dan kuasa yang dia dapat pun dengan sokongan daripada 114 ahli parlimen. Jadi banyak nasihat Datuk Seri Najib yang dia dengar, kan? Dan dalam keadaan dia baru berkuasa, fokus dia ialah memastikan supaya dia dapat keyakinan rakyat, dia dapat sokongan rakyat. Itu sebab bila dia laksanakan apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Najib, alhamdulillah, orang ada keyakinan sikit pada dia, orang panggil abah, kan? Tetapi apa yang berlaku sekarang, seolah-olah macam dia sudah memekakkan telinga dia, sudah membutakan matanya daripada memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang diutarakan oleh rakyat. Itu sebab bila rakyat minta moratorium, langsung tidak diendah. Bila rakyat minta, ini moratorium wajib 6 bulan, seperti mana yang kita perolehi tahun lepas, tidak diendah. Bila rakyat minta supaya KWSP dapat dikeluarkan, akaun satu tu maksimum RM10,000 atau 10%, tanpa syarat, hanya diberikan kepada mereka-mereka yang betul-betul terjejas. Sedangkan orang yang mohon ni, kalau dia tak ada masalah, kan, sudah pastilah dia tak mohon, betul tak? Orang yang mengharapkan sangat ni ialah kerana mereka punya pendapatan tidak sesempurna sebelum ini. Jadi banyak bayaran bulanan, banyak installment yang mereka tak boleh nak bayar seperti mana sebelum ni. Jadi mereka mengharapkan duit mereka sendiri daripada akaun satu iSINA ni untuk dikeluarkan dan dibayar apa yang tertunggak. Ini juga gagal mendapat tempat di hati Muhyiddin Yassin. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, ketika beliau mengambil alih kerajaan, pada ketika itu dana yang telah dikumpulkan oleh Datuk Seri Najib masih banyak. Aset-aset yang dikumpulkan zaman pemerintahan 9 tahun Datuk Seri Najib masih banyak. Ada setengah-setengah aset ni telah dijual oleh Tun Dr. Mahathir, dan ini menyebabkan beliau ditinggalkan dengan keupayaan kewangan untuk memberikan bantuan 1,800 ketika PKP yang pertama tu. Namun kena ingat bahawa apa yang kita beri tu, kan, kita tak boleh sentiasa bagi, kan? Kerana kalau kita mahu terus memberi, maka kita perlu diversify our source of income. Kita perlu mempelbagaikan sumber pendapatan. Kalau zaman Datuk Seri Najib, walaupun harga minyak dunia jatuh dan kebergantungan kita pada sumber petroleum ini, kalau sebelum tu 42, even though jatuh sehingga 14% saja, pendapatan negara bergantung kepada sumber petroleum. Tetapi kita tak perlu nak memotong gaji kaki tangan awam 30% seperti mana yang Brunei terpaksa lakukan pada tahun 2015. Kita tak perlu nak naikkan harga minyak seperti mana yang dilakukan oleh Mesir, oleh Jordan, Tunisia,
oleh Saudi Arabia sendiri akhirnya terpaksa menaikkan harga minyak bermula sikit, lepas tu sampai 126% kenaikan. Sebab apa? Sebab Datuk Seri Najib tahu macam mana cara untuk mempelbagaikan sumber pendapatan. Jadi bila kita tahu macam mana nak cari duit, kita boleh terus menerus menambah bantuan yang kita berikan pada rakyat. Contohnya BRIM. Daripada tahun 2012, daripada hanya RM500 kita bagikan kepada yang berkeluarga. Pendapatan isi rumah bawah RM3,000. Pendapatan isi rumah ni maknanya pendapatan suami, isteri. Kalau ada 4 orang anak, 2 dah bekerja, sekali dengan 2 orang ni. Campur semua sekali, tak lebih daripada RM3,000, maka itu dianggap sebagai mereka yang tergolong dalam kategori the B40, iaitu orang yang mempunyai pendapatan isi rumah bawah RM3,000. 2013 dia lanjutkan pula, yang bujang pun dapat. Yang bujang pun dapat. 2014 naik, 2015 naik lagi, 2016 naik lagi, 2017 naik, 2018 maintain 1,200. Dan semasa pilihan raya, Datuk Seri Najib membuat satu janji. Sekiranya kita menang pilihan raya pada 9 Mei 2018, maka kita akan memperolehi BRIM untuk mereka yang pendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah ni ialah sebanyak RM2,000. Malah kita turut membesarkan lagi kategori penerima. Bukan hanya yang bujang, tetapi mereka yang mempunyai household income ataupun pendapatan isi rumah sehingga RM5,000 pun akan dapat. Bukan hanya RM3 hingga RM4,000, tapi RM4 hingga RM5,000 pun turut akan dapat. Ini. Itu ada soalan daripada Sabah juga tu. Okey. Orang lain juga. Dia kata, boleh ke lucutkan status Tun yang menipu Mahathir? Dan kemudian lepas lucut, beku semua harta dia dan serahkan kepada rakyat, terutama sekali Sabah dan Sarawak. Nombor 3 tu, kenapa kurang sangat menteri-menteri Melayu sentuh tentang BMF sekarang ni? Ini daripada Sabah. Okey. Pertama, kita kena ingat bahawa pemberian Tun ini di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita janganlah pandai-pandai nak suruh tarik ke nak apa kan. Beliau pun 2 kali jadi Perdana Menteri. Jadi kalau kita nak aibkan orang, tak perlu sampai ke tahap tu. Kita jangan jadi macam Mahathir. Sebaik saja dapat kuasa kali kedua, perkara pertama yang dia buat, dia aibkan Datuk Seri Najib. Sumbat Datuk Seri Najib di dalam lokap SPRM. Geladah rumah Datuk Seri Najib dalam bulan puasa. Pecah loteng rumah Tun Puan Raha. Ibu kepada seorang Perdana Menteri dan isteri kepada seorang Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri itu adalah Perdana Menteri yang telah mengutip Mahathir ketika Mahathir dibuang. So kita jangan jatuhkan standard kita jadi seperti Mahathir. Kan? Itu penting. Kedua tadi dia cakap apa? Kalau boleh lepas lucutkan status itu, beku semua harta dia, serahkan kepada rakyat balik. Ini satu hal juga, kan? Kita tak boleh sesuka hati membekukan harta orang. Bila kita nak membekukan harta seseorang, kita kena pastikan ada valid reason, ada alasan yang munasabah, kan? Kita kena buka kitab siasatan, apa kesalahan dia buat, kan? Dah selesai siasat, pihak polis mendapati ada kes yang kuat, kita ajukan kepada Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara pula akan teliti kertas siasatan tu. Kalau mereka merasakan bahawa ada kes yang kuat dan boleh menang, barulah dia akan meluluskan untuk pendakwaan dilakukan, kan? Kita tak boleh suka-suka buat macam Mahathir buat, kan? Sampai akaun Adam
cucu kepada Datuk Seri Najib. Baru 10 bulan masa tu. Akaun dia pun kena buku. Kan? Kasut dia pun kena rampas. Alhamdulillah lah kasut dah dapat balik. Kan? Tapi tahulah barang-barang kulit ni kadang-kadang yalah dia kalau tidak dijaga barang-barang kulit macam beg tangan dan sebagainya, kalau tak dijaga rosak lah. Macam kapal kena nanti. Itu yang Mahathir kata kena bawa bersiar supaya teritip tidak hinggap di bahu kapal. Okay? Yang ketiga tadi dia tanya kenapa kita Menteri-Menteri Melayu ni kurang untuk cerita bab BMF. Saya punya pandangan macam ni lah. Negara Malaysia ni kita terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Okay? Tak salah kalau kita nak promote kedai kawan-kawan kita yang sesama Melayu ni. Tak salah kita nak promote produk-produk Islam, produk-produk halal. Teruskan, tak ada masalah. Tetapi bila kita dah capai jawatan menteri, kita kena kurang membuat kenyataan-kenyataan yang seolah-olah kita mewakili hanya satu bangsa dalam negara ni. Kita kena faham bila kita jadi menteri, kita jadi Perdana Menteri, kita jadi menteri dan Perdana Menteri untuk semua kaum. Bila kita jadi menteri dan Perdana Menteri untuk semua kaum, maka kita kena jaga perasaan semua orang. Bukan hanya perasaan orang Melayu atau bangsa yang sejenis dengan kita. Ini penting. Itu sebabnya bagi saya, kalau nak teruskan dengan kempen untuk membeli produk halal, produk Muslim, silakan. Tetapi jangan sampai to the extent of boycotting other products. Ini mungkin setengah orang selesa dengan memboikot produk-produk orang lain, tetapi cuba bayangkan kalau benda ini berlaku pada kita. Negara ni hidup aman harmoni 61 tahun. Tetapi bila kita mainkan jangan masuk kedai Melayu, jangan masuk kedai Cina, jangan masuk kedai India, apa akan jadi dengan keharmonian yang selama hari ini kita pelihara? Dia akan jadi rosak. Perpaduan kaum lah. Dia akan rosakkan perpaduan kaum. Jadi itu pandangan saya lah. Ini soalan daripada Siwem dari Kemunting. Ya. Dia kata soalan saya, adakah GPS akan bersama BN di PRU15? Kenapa setakat hari ini masih tak ada sebarang keputusan dari pihak GPS mengenai kerjasama bersama BN? Kita kena faham GPS ni, dia orang ni lebih prefer to stay neutral. Neither here or neither there. Tetapi siapa juga yang membentuk kerajaan pusat, mereka akan sokong. Itulah gambaran yang saya terima berkaitan dengan prinsip GPS. Ada dia akan sokong kepada Sebab mereka ni keadaan kena faham dekat Sarawak ni dia tak macam kat Semenanjung. Kat Semenanjung ni perasaan membenci antara kaum ni kuat. Disebabkan parti-parti politik di Semenanjung ni banyak memain sentimen perkauman. Dan ini menyebabkan keadaan tegang. Orang Melayu tak suka dengan Cina, Cina tak suka dengan Melayu kan. Tapi di Sarawak ni lain. Orang Melayu boleh berkawan dengan Cina, orang Cina boleh berkawan dengan bangsa lain. Tak ada masalah. Dayak dengan Melanau, dengan Iban, kan? Mereka okey. Itu sebabnya Sarawak ni mereka lebih suka untuk tidak campur dengan politik di Semenanjung. Mereka tak nak budaya race, dia tak nak budaya rasis ini masuk ke Semenanjung. Okey, dia masuk ke Sarawak. Soalan sambutan daripada Siwem lagi tu. Dia kata, Ya. adakah Datuk Seri Najib akan bertanding untuk pemilihan Presiden Parti Gelap? Saya rasa bila tiba masanya, kita akan tengok keadaan pada ketika itu. Dan sudah pastilah, saya rasa Datuk Seri Najib pun perlu
perlu juga mengambil kira perasaan ahli dan rakyat di bawah. Ramai di kalangan ahli dan rakyat di bawah mahukan beliau kembali sebagai presiden parti, kan? Maka beliau perlu memberikan pertimbangan yang sewajarnya. Dia tak boleh fikir dia nak settlekan hal mahkamah dia saja. Tapi kalau misalnya ahli kata kita nak dia lead us back supaya ada clear direction, ada strong leadership. Rakyat pun yakin kalau mereka mengundi Barisan Nasional, mereka akan dapat kepimpinan yang kuat, yang stabil, yang tahu macam mana nak memacu ekonomi, macam mana nak memperkukuhkan kedudukan diplomatik negara, kan? Bagaimana nak memastikan bursa saham Kuala Lumpur boleh kembali kuat, foreign direct investment masuk. So, saya rasa Datuk Seri Najib tak ada pilihan. Dia kena ikut kehendak rakyat. Aku rasa dia akan ikut. InsyaAllah. Datuk Seri Najib ni he is a good listener. Walaupun pendirian dia nak settlekan mahkamah dulu, tapi kalau keadaan memaksa untuk dia kembali dalam sebagai Presiden UMNO, dia kena buat. Dia kena buat. Kalau tak ada, kita akan merayu supaya dia bertanding lah. Okey. Itu. Ini soalan daripada Midin. Midin dari Kedah tu. Dia kata, saya Midin dari Kedah, dia kata. Tak tahu nama Midin betul. ke Maidin? Midin, MIDIN. Okey. Salam Datuk. Mohon komen tentang pemberian tambahan kuota haji 10,000. Ya. Pandangan saya, ianya tak bermakna kerana musim haji bulan Jun, Julai, sedangkan darurat sampai bulan Ogos. Sebenarnya rakyat dapat ke pergi Mekah atau tidak? Saya ingat saya je nampak rupanya ada orang lain juga sedar. Lagi dia kata untuk ke Mekah mesti divaksin, sedangkan untuk capai 80% vaksinasi ini pun dijangka pada tahun 2022. Ya, betul. Jadi mohon komen Datuk. Komen saya senang. Muhyiddin ni dia ingat rakyat ni bodoh. Dia nak pergi makan angin dekat Indonesia. Saya tak tahu apa tujuan dia pergi sana. Dia bagi alasan dia nak dapatkan green lane supaya mudah orang Malaysia pergi ke Indonesia. Orang Indonesia datang ke Malaysia. Tapi masalah sempadan tak dibuka. So apa kejadah kau nak pergi ke Indonesia waktu sekarang ni, time orang berhadapan dengan COVID ni, time orang berhadapan dengan kegawatan ekonomi? Why must you waste your time go there discussing about something which is related dengan buka dan tutupnya sempadan negara? Buat apa kau nak discuss in advance sedangkan kau belum tahu lagi bila kau nak buka sempadan negara ni? The same thing bila dia pergi ke Riyadh. Dia bincang, kononnya dia bincang nak dapatkan 10,000. Walaupun kalau ikut Datuk Seri Najib dulu, busuk-busuk pun sekali dia pergi minta, dia boleh dapat 25,000 ekstra kota, kan? Itu belum lagi peribadi dia, belum lagi fungsi tabung haji pun boleh dapat kota juga, betul tak? Tetapi pertama, takkanlah setakat 10,000 saja. Yang kedua, dapat 10,000 pun, tapi sehingga hari ini engkau belum keluar kenyataan mengesahkan bahawa jemaah haji akan dibenarkan untuk menunaikan haji tahun ni. Betul tak? Kita dengar kabar jemaah haji akan dibenarkan menunaikan haji tahun ni. Betul tak? Kena vaksin dulu. Tak apa. Siapa yang nak pergi tunai haji, dia rasa dia nak vaksin, biarkan. Okey, no problem. No problem. Cuma banyak benda yang dia kena buat dulu. Banyak benda yang dia kena buat lebih awal, dan banyak prioriti-prioriti lain yang sepatutnya dia fokus dan dia patut buat, kan? Tapi dia buat benda yang saya nampak tak berapa penting dulu. Dan ini menjadi persoalan.
Sebab kalau tengok media daripada negara Arab, mereka mengatakan bahawa Muhyiddin tiba di Riyadh untuk menunaikan umrah. Sedangkan Wisma Putra mengatakan bahawa Muhyiddin diundang oleh King Salman. Itu kita nak tahu King Salman yang undang dia ke ataupun Salman Khan. Kan? Itu satu persoalan. Yang kedua, mereka mengatakan nak memperbaiki hubungan dengan Saudi. Maknanya memang betul lah zaman Atuk tu dia merosakkan hubungan. Apa tak rosaknya? Dia menarik balik tentera kita di Saudi. Pada ketika tu Muhyiddin menjadi Menteri Dalam Negeri. Apa dia buat? Takkan dia tak beri nasihat kepada Mak Sabu ke ataupun Mahathir? Betul tak? Kemudian sama juga King Salman, 450 juta dia sanggup bagi untuk buat King Salman Center of Peace, pusat keselamatan antarabangsa, kan? Bagi memerangi keganasan, kan? Zaman dia jadi Menteri Dalam Negeri, benda ni berlaku dalam negeri, kan? Keselamatan, hal-hal keselamatan ada kaitan dengan dia. Dia patut jawab kepada King Salman, kenapa dia bersetuju dengan Mahathir untuk menutup King Salman Center of Peace. Tapi yalah, belum apa-apa kita pun tahu bahawa dia tak dapat jumpa. Nak jumpa pun pakai alam maya aje, kan? Memang mayat lah, kan? Lepas tu tengok apa jadi. Dia keluarkan gambar MS Muhammad Salman. Muhammad Salman kebetulan ada di airport pada ketika itu kerana menyambut Raja Jordan dengan ada sebuah lagi Bahrain ke apa, sebuah lagi ketua negara. Dan kebetulan masa tu Muhyiddin sampai, kan? So benda tu menjadi tanda tanya lah, kan? Adakah lawatan ini lawatan rasmi Muhyiddin sebagai ketua kerajaan ke untuk berjumpa dengan ketua kerajaan lain, kan? Kalau setakat bercuti, cuba tengok berapa banyak entourage yang dia bawa, kan? So mereka ni semua pergi dibiayai oleh kerajaan dengan duit rakyat. Dalam keadaan rakyat hari ni sengsara, dalam keadaan rakyat hari ni tak dibenarkan untuk mengeluarkan duit KWSP dia sendiri, ada pelbagai syarat, bagaimana mereka boleh membuat keputusan untuk berangkat pergi ke Saudi, sedangkan kalau setakat nak bersembang dekat alam maya ni ataupun menggunakan Zoom, boleh dibuat daripada Putrajaya. Okey. Okay, Dok, satu lagi soalan, Dok. Ya. Dia kata hari ini terbongkar pengakuan ahli Parlimen Tembrau PKR. Beliau dijanjikan jawatan rasmi dalam kerajaan jika melompat dan menyokong PM. Ya. Adakah ini salah satu bentuk salah guna kuasa? Ini macam Inari, kan? Inari Hamzah Zainuddin, menghantar Syed ni Setpol lah, untuk buat laporan polis ke atas saya. Saya buat kenyataan berdasarkan apa yang sudah dilaporkan oleh media. Media, berbagai bentuk media. Ada yang mengatakan Natra menerima daripada seorang Datuk Seri. Tapi ada media yang dah tunjuk gambar Hamzah, dah tunjuk gambar Natra, kan? So kita beritahulah. Dan kita pun dapat maklumat dalaman bahawa mereka cuba memujuk MIC, kan? Dan mereka juga cuba memujuk MCA untuk bersama. So itu yang saya buat kenyataan mengatakan bahawa Hamzah hari ni sedang itu apa, JKOM ke? Jabatan Perdana Menteri. Apa dia buat kat sini? Kan? Okey. So, apa ni? Kita pun keluarlah tajuk, kan? Bukan setakat MP yang nak dibeli,
Parti politik pun nak dibeli. Masalah dia orang tak boleh nak nafikan. Buatlah report puri berapa banyak pun. Saya tak gentar langsung. Sebab bila kita bercakap, kita ada maklumat. Belum lagi yang baru-baru ni dia sampai ke Sabah. Jangan ingat kita tak tahu. Setiap pergerakan dia kita dapat gambar tahu. Kita dapat gambar apa Azmin buat, kan? Perjumpaan-perjumpaan dia kita tahu. Wakil rakyat ni ada yang ditawarkan RM2,000. 2 juta ringgit. Lepas tu dapat bantuan peruntukan 4 juta. 4 juta ni untuk berhadapan dengan pilihan raya akan datang. Ada yang lebih daripada tu, kan? Ada yang diberikan direct nego projek. Ada yang macam contoh yang apa ni? Yang Rogo Lama ni. Getah dia pun dapat dijual. Dia ada apa ni, produce getah, kan? Banyak. Syahidah Kasim pun dapat Velcra, apa ni, Prima. Lepas tu dapat juga satu direct nego punya job, kan? So ini ialah sebahagian daripada agenda scheme of things yang Muhyiddin tak nafikan bahawa itu suara dia. Ada dengar Muhyiddin kata itu bukan suara dia? Tak ada. Dia terang-terang beritahu bahawa cara dia nak menguatkan PPBM ialah dengan mencuri, menawarkan, dalam erti kata lain, dalam bahasa yang betul, ialah merasuah pemimpin UMNO untuk menyertai mereka. Supaya jumlah ahli parlimen mereka makin lama makin ramai. Dan akhirnya mereka ada ahli parlimen lebih ramai daripada PKR. Dan mereka tak perlu handover jawatan Perdana Menteri yang Mahathir sandang ketika itu kepada apa ni, Anwar Ibrahim. Dan benda yang sama hari ini diteruskan oleh Muhyiddin. Dia tak nak dia hilang kelayakan untuk menjadi Perdana Menteri. Apabila pilihan raya yang akan datang berlaku, UMNO memenangi lebih banyak kursi lagi. Betul tak? Jadi nak pastikan UMNO tak memenangi lebih banyak kursi lagi, dia kena pastikan UMNO tak bertanding di semua 122 kursi yang UMNO bertanding pada pilihan raya umum yang ke 14. Itu sebab dia kena buat seolah-olah dia nak berpakat dengan UMNO. Bila dia nak berpakat dengan UMNO, secara automatik 122 kursi yang UMNO bertanding dulu, 26 kena bagi kat PAS. Okey. Tinggal 96. 96 ni kalau dia bagi kat dekat Bersatu 46, lepas tu yang 50 yang UMNO bertanding ni, mereka pula letak orang. Ni, bro. Putus. Jangan lupa. Dah kena reconnect balik. Tak boleh call. Okey? Logonya kat mana ni? Datang sini. Okey. So, apa ni? Kat mana tadi? Gangguan. Masa tinggal 50 kursi. Tinggal 50 kursi. So lepas tu PBAM akan letak orang dia pula. Lepas tu 50 kursi yang UMNO bertanding ni, mereka dah standby. Letak tokoh masyarakat, letak ustaz, letak profesor-profesor academician untuk bertanding sebagai calon bebas. Bagi memastikan UMNO tak akan dapat solid, pecah undi, dan mungkin Pakatan Harapan yang memenangi kursi tersebut. Janji bukan UMNO. Last kali kursi dia lebih banyak dia menang daripada kita. Kursi yang letak calon bebas, kalau ada beberapa calon bebas yang menang ni pun, akhir sekali calon bebas tu akan menyertai Bersatu. Macam sekarang lah. Betul tak? Cuma sekarang ni dia nak beli orang-orang UMNO ni. Orang UMNO nak lompat sekarang ni nak buat apa? Betul tak? Jadi dia beli orang yang macam contohnya Larry Seng. Kenapa Larry Seng lompat? Larry Seng ni founder Anwar Ibrahim.
Adakah dia nak lompat kerana duit? Tak. Kenapa dia nak lompat? Dia dihambat oleh lembaga hasil dalam negeri. Lembaga hasil dalam negeri ni digunakan untuk memberikan tekanan kepada ahli-ahli parlimen ni. Berapa Larissa kena? 5 juta je. Bagi kita 5 juta tu Banyak lah. sampai kiamat kita belum tentu boleh nampak. Betul tak? Tetapi bagi Larissa 5 million is nothing. Tapi kenapa dia lompat? Sebab yang teruk kena pressure ialah bapa kepada Larissa. Perniagaan macam-macam, perjudian ada, macam-macam jenis perniagaan yang bapa dia ada. So bila kena tekan macam tu, suka tak suka, terpaksa. Tetapi kena ingat, tak kira lah Azmin ke Hamzah ke, dia nak penjarakan saya, dia boleh penjarakan. Tapi saya beritahu paling lama dia boleh penjarakan saya 6 bulan 11 hari. 6 bulan 11 hari. Tak lama. Itu maksimum. Tapi selepas 6 bulan 11 hari, saya akan hambat dia orang ni. Hari ni bila ada kuasa, buat kerja betul. Kalau kau tak salah guna kuasa, kita tak hambat. Tapi kalau hari ni kau ada kuasa, kau salah guna kuasa, maka bersedialah lepas ni bila kita hambat. Janganlah main. Okey, ada soalan? Okey tu, soalan isu siasatan ke atas ZT tu. Ya. Okey, adakah Siasatan atas ZT kita dah beritahu dah, selagi Peguam Negara Tan Sri Idrus dia bekerja di bawah Muhyiddin, selagi Ketua Hakim Negara pun orang yang dilantik oleh Mahathir, apa yang kita boleh harap? Siasatan ke atas ZT ni, polis siasat. Polis siasat last kali hantar ke mana? SPRM siasat. SPRM siasat last kali hantar ke mana? Hantar ke AG Chamber. Bila sampai ke AG Chamber, sebelum AG Chamber mengeluarkan kertas pertuduhan untuk mendakwa ZT, dia akan tanya dengan Muhyiddin, boleh ke kita dakwa? Kalau Muhyiddin kata, oh tak payah, tak payah, so siasat lah macam mana pun. Boleh kita dakwa Idrus? Tak boleh. Sebab memang dia ada kuasa, pertama, untuk menggugurkan siapa juga, kes siapa pun dia boleh gugurkan. Siapa tak ada kes pun dia boleh dakwa juga. Kes lemah ke, kes kuat ke, dia boleh dakwa. Dan satu lagi kuasa dia, kalau ada ke bawah duli raja-raja Melayu ni yang dia nak dakwa pun dia boleh dakwa. Itu sebabnya jawatan Peguam Negara ni kita kena beri kepada orang yang betul-betul tegas, orang yang betul-betul boleh uphold rule of law. mendukung. Bukan orang yang boleh diperalatkan oleh Perdana Menteri. Penting. Okey. Ada lagi? Ada soalan tu. Dia kata, Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum. Dana politik sepatutnya tak ada masalah, dia kata. Akan tetapi jika di SNR Datuk Najib dijatuh hukum bersalah, maka saya tak langsung menjejaskan nama baik Raja Arab sebagai pemberi dana tu. Kalau dana tu nampak bersalah. Dia macam inilah. Pertama sekali, dalam Undang-Undang Malaysia, sebelum ini pun SPRM sudah mengeluarkan kenyataan menerima dana politik tidak ada masalah. Satu, menerima ni LHDN keluar kenyataan menerima dana politik ianya tidak tertakluk kepada cukai pendapatan. Sama ada parti politik ke ataupun individu ahli politik, mereka terima dana politik ianya tidak tertakluk di bawah cukai pendapatan. Hanya zaman Pakatan Harapan.
Bukan mereka buang, mereka buat undang-undang mereka sendiri. Orang terima dana politik pun kena. Aku buat kerja untuk Kementerian Kewangan. Setiap duit yang kita belanjakan tu, aku kena income tax. Padahal kita buat jelajah memahami dasar ekonomi negara. Nampak? Datuk Seri Najib terima sumbangan dana untuk pilihan raya. Dia yang kena cari duit untuk 222 kawasan parlimen. Dia kena cari duit untuk 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri yang BM bertanding. Boleh tak duit yang dia cari tu, dia kena income tax kat atas duit tu. Sedangkan duit ni dia bagi kepada semua ahli-ahli parlimen dan calon-calon DUN. Hari ni Datuk Seri Najib nak di-bankruptkan. Dia tahu bahawa kes mahkamah ni lepas ni terbongkar kes berkaitan dengan Zeti Aziz ni. Kes ni akan jadi goyang. Datuk Seri, kalau ada fair trial, confirm Datuk Seri Najib boleh menang. Kalau ada fair trial. Dan pendedahan lepas ni akan lebih dahsyat lagi. Kita ada bukti-bukti baru. Pendedahan lepas ni akan lebih dahsyat. Saya tak boleh sebut. Maknanya Datuk Seri Najib boleh lepas kes ni. Tapi macam mana nak pastikan Datuk Seri Najib tidak akan jadi calon Perdana Menteri? Datuk Seri Najib tidak akan memberikan cabaran kepada Muhyiddin Yassin. Macam mana cara dia? Mereka gunakan income tax. Mereka menggunakan lembaga hasil dalam negeri. Tambahan pula, kita ada seorang CEO lembaga hasil, namanya Sabit, daripada Sabah. Memang daripada zaman Mahathir pun dia kerjakan orang UMNO ni, dan kemudian dia tunjukkan kat Mahathir untuk mendapatkan kepercayaan. Amau macam pisau sabit. Supaya tidak ditukar ke tempat lain. Dan jelas terbukti. Jelas terbukti bahawa bila dia dah pencen pun, dia disambung lagi 2 tahun oleh Zafrul. Nampak tak? Itu sebab aku dengan Zafrul ni aku memang tak boleh pergi. Sebab dia menzalimi Datuk Seri Najib. Dia menzalimi anak-anak Datuk Seri Najib. Dia menzalimi orang UMNO ni. Kalau dia tak kacau kita, kita pun tak ada kacau dia. Di peringkat awal, Datuk Seri Najib beri sokongan pada Zafrul. Betul tak? Tapi apa balasan dia? Peringkat awal, Datuk Seri Najib beri sokongan pada Muhyiddin. Last sekali Muhyiddin nak sumbat dia dalam penjara, Zafrul pula menggunakan income tax nak mengenakan Datuk Seri Najib dan kita semua ni. Busuk tak hati? Mana kita boleh terima? Orang buat baik. Kau ada 114 sokongan saja. Patut kau jaga semua 114 ni. Tapi kau nak bunuh beberapa orang daripada 114 ni. Last sekali kau tak cukup kursi. Bila kau tak cukup kursi, kau istihad darurat. Kau tak ada telur nak berhadapan dengan sidang parlimen untuk menentukan nasib jatuh bangun kau ni. So apa rakyat boleh buat hari ni? Rakyat hanya boleh berdoa kepada Allah SWT. Rakyat cuma boleh berdoa, semoga Allah Ta'ala gerakkan hati raja-raja Melayu untuk kembalikan demokrasi dalam negara ni, untuk pastikan rakyat tidak lagi ditindas oleh kerajaan yang zalim. Itu je. Apa lagi kita boleh buat? Okey. Okey, satu isu yang diorang bangkitkan ni lah. Yang hari ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan penganut Kristian menggunakan perkataan Allah dalam peribadatan pendidikan agama mereka. Ini mungkin di Sarawak ke di Semenanjung. Tapi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur lah yang putuskan.
Ini kita kena tanya dengan sahabat-sahabat kita di dalam kerajaan. Ya. Kan? Tapi bila kita tanya dengan dia orang akan kata bahawa kita tak terlibat dengan mahkamah. Mahkamah apa dipanggil? Mahkamah tidak dipengaruhi oleh kerajaan. Tetapi masa dulu bila di bawah kerajaan Barisan Nasional, kalau ada kes-kes yang melibatkan mahkamah macam ni, mereka akan salahkan kerajaan. Betul tak? Hari ni mungkin dah tiba masanya rakyat kena tanya balik kepada pemimpin-pemimpin PAS, ulama-ulama PAS, apa pendirian mereka terhadap keputusan yang telah diambil oleh mahkamah hari ini. Dia telah memutuskan bahawa pengharaman penggunaan perkataan Allah oleh pihak gereja adalah tidak sah, kan? Sebab mereka ni mengatakan kononnya mereka ni kerajaan Bumiputra, kononnya mereka ni kerajaan Islam, kerajaan perpaduan ummah, kan? Kita nak tengoklah apa kerajaan ni buat, kan? Dulu mereka tundung jari pada UMNO, betul tak? Sekarang kita tanya balik pada dia. Okey. Itu netizen tanya. Sekiranya PRU 15 ada pertandingan 3 penjuru, adakah ianya satu kerugian buat parti BN UMNO dan Pakatan Nasional yang untuk Pakatan Harapan minta pencerahan itu? Ini tak betul sama sekali. Tolong beritahu dengan diorang ni semua, Pakatan Harapan tak nak pilihan raya. Faham? Pakatan Harapan tak nak pilihan raya. Sebab apa Pakatan Harapan tak nak pilihan raya? Sebab dia tahu PKR takkan dapat balik 49 kursi. Sebab 49 kursi yang mereka perolehi termasuk undi 25% orang Melayu pada pilihan raya umum yang ke-14 yang percaya kepada fitnah, yang percaya kepada hasutan, yang percaya kepada semua cerita bohong yang disebarkan oleh Mahathir Anwar, oleh geng-geng Pakatan Harapan. Dan 25% orang Melayu ni pun, salah satu sebab mereka ni memangkah Pakatan Harapan ialah kerana mereka percaya dengan 60 janji yang ditaburkan oleh Pakatan Harapan, yang akhirnya kita tengok hanya GST yang mereka hapuskan. Yang lain nak hapuskan tol, tidak dilaksanakan. Pendidikan percuma, selagi belum gaji 4,000 tak payah nak bayar PT-PTN, kan? Hari ni kita tengok baik zaman Pakatan Harapan, baik zaman PN, orang belum start kerja pun dia orang dah hambat dengan duit apa ni PT-PTN dipaksa untuk dibayar, kan? Ramai komplain dengan kita, bagi surat lagi. Sama juga dengan KWSP. Orang tengah pening hari ni nak bayar gaji pekerja, nak elakkan daripada buang pekerja. Kau langsung tak faham kerana kau punya tindakan bodoh, SOP bodoh, menyebabkan orang punya pendapatan terjejas, kan? Walaupun orang tengah terjejas ni, dia paksa suruh bayar KWSP punya caruman. Bila tak bayar, mereka ambil tindakan mahkamah. Mereka nak bankruptkan syarikat tu, dan mereka nak penjarakan tau. Rupanya tak bayar caruman ni boleh kena penjara. Hukuman dia. Kau rasa rakyat tak marah? Rakyat tak menjerit sekarang ni? Menjerit. Ini realiti apa yang berlaku. Apa tadi soalan kau tadi? Soalan tu dah terjawab tu. Yalah, apa benda tadi? Ya? PRU 3 penjuru. 3 penjuru pasal PRU ni. Pertama, Pakatan Harapan tahu kalau mereka pergi pilihan raya hari ni, mereka akan terjun ke longkang. Aku berani bagi jaminan DAP menang 42 kursi next election, kalau mereka boleh pertahankan lagi 30 pun, alhamdulillah. Silap-silap separuh hilang.
DAP kesan dia tak teruk sangat. Sebab mereka masih ada quite substantial Chinese punya support. Okay. Tapi PKR bertanding di kawasan marginal. DAP bertanding di Chinese area. Kan? Ada sedikit kawasan marginal Indian bertanding. Tapi PKR ni kau kena faham. Dia mengharapkan undi masyarakat Cina, masyarakat India dan masyarakat Melayu. Faham tak? Kalau macam Muhyiddin ni menumpang PKR je. Mereka jentera pun tak ada. Itu sebab mereka macam mana pun dia cukup takut kalau UMNO tak bersama dengan mereka. They do not have the missionary. Itu sebab dia jaga. Jangan terkejut kalau lepas ni jawatan timbalan presiden pun, timbalan Perdana Menteri pun dia bagi berlepas. Sebab dia perlu ada parti yang ada jentera yang menyokong dia. Nak gunakan je. Dia perlukan UMNO. Dia perlukan PAS. Kalau tidak memang dia orang bungkus. Betul tak? Sama juga dengan PKR. Tetapi ni aku punya frank assessment. Kalau Datuk Zahid mengepalai BN dalam pilihan raya akan datang, UMNO tetap boleh memenangi lebih banyak kursi berbanding dengan parti lain. Dan dari segi prestasi jauh lebih baik daripada prestasi BN pada pilihan raya umum yang ke-14. Maknanya kalau dulu menang 54 kursi, kali ni boleh pergi sampai 70-80 kursi. Tetapi kalau UMNO ada Datuk Najib contohnya, sebagai apa dipanggil calon Perdana Menteri, aku yakin kita boleh dapat menang dengan mudah. Menang dengan mudah, dan insya-Allah dekat dengan sokongan kawan-kawan daripada GPS, MIC, MCA dan BN Friendly Party yang lain, kita boleh menang dengan majoriti 2/3. Yang penting kita kena letak Datuk Najib. Sebab apa? Sebab dia ada track record. Orang boleh bandingkan dia dengan calon pejuang Mahathir Mohamad. Orang boleh bandingkan dia dengan calon Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Orang boleh bandingkan dia dengan calon PN, iaitu Muhyiddin Yassin. Itu sebab macam mana pun sebelum pilihan raya mereka akan sumbat Datuk Nasir Najib ke dalam penjara. Tapi sekiranya rencana mereka untuk menyumbat Datuk Sri Najib, untuk menyumbat Zahid Hamidi ke dalam penjara, katakanlah berjaya, Nauzubillah min zalik, kan? Performance BN akan jauh lebih baik di bawah tangan Datuk Seri Mohamad Hassan. Ini insya-Allah ini yang saya nampak. Pertama, undi simpati rakyat bila pemimpin UMNO dianiaya oleh Muhyiddin, kan? Kedua, dari segi populariti Tok Mat pun, disebabkan beliau tidak ada sebarang tindakan undang-undang, masih lagi dilihat bersih, kan? Dan pendekatan beliau yang bersahaja, kan? Aku yakin, kita boleh menang di bawah pimpinan Tok Mat. Tetapi kena ingatlah, bila Tok Mat dapat mengambil alih pucuk pimpinan negara, semua pendawaan terpilih ni dia kena bersihkan. Kena pandang belakang lah. Jangan dia biarkan pula pemimpin kita dalam penjara. Betul tak? Dan jangan pula kita ni berdendam kepada pemimpin-pemimpin parti yang sebelum ni memerintah dan mengerjakan kita.
Yang mana yang menyalahkan gunakan kuasa, kan? Yang itu kita boleh ambil tindakan. Kan? Termasuklah kaki tangan awam macam Sabin ni. Kan? Yang mana menyalahgunakan kuasa yang terang-terang ni. Yang ini kita cari. Okey. Ha. Okey tu. Ya. Ada netizen tanya. Nama dia Anwar Alwi. Kalau pilihan raya PAN macam mana? Macam mana dia tu? Kalau pilihan raya PAN macam mana? Apa yang ditanya ni? Pilihan raya apa? Pilihan raya PAN. Cubalah tanya betul-betul. Maksud dia kedudukan PAN di mana tu? Masa Ha? dia RUD. Masa dia RUD. Kedudukan dia bagaimana? PAN tu kat mana? Korang kena faham kenapa dia orang buat bersatu, kenapa dia orang buat PAN, kan? Kena faham. Nak mengaburi mata rakyat bahawa mereka ni bukan duduk di bawah telunjuk DAP. Contohnya, kalau mereka buat pentas, ceramah umum, ceramah perdana, yang datang geng PKR. PKR Anwar Ibrahim Melayu, Tian Chua Chinese, kan? Si Barasa Indian. Betul tak? Bila DAP punya pemimpin pula datang, most of them Chinese and Indian. Betul tak? Jadi kalau dua parti ni saja yang ada, orang tengok atas pentas ni, lebih ramai orang Melayu ke lebih ramai orang India dengan Cina? Mestilah lebih ramai orang India dengan Cina. Maka orang akan kata Anwar ni Balaci Cina. balaci kepada DAP. Nampak tak? Itu sebab suka tak suka, kan? Itu yang Rafizi, Saifuddin, dia bantu untuk tubuhkan PAN. Kan baru-baru ni Rafizi kata, apa dia cakap? Kau pun tak membaca. Okey, tak apa. Kan? Itu. Dia buat PAN. Sama juga dengan Bersatu. Kenapa mereka bersetuju untuk buat Bersatu? Supaya nampak nanti dekat dalam PKR ada orang Melayu, dalam PAN ada orang Melayu, dalam Bersatu ada orang Melayu. Jadi tak nampak sangat. Tak nampak sangat ketara bahawa mereka ni dikuasai oleh DAP. Faham tak? Itu tujuan dia. Kan? Okey? Ada soalan lain? Okay, daripada apa ni, ini Malaysia Kini punya pautan tu. Kluster Mahkamah Benteng Barisan Pertahanan Terakhir UMNO tu, kata Zahid Hamidi. Ya. Maksud dia kluster mahkamah ni sebenarnya Betul lah, saya dah ulas malam. Kena faham. Betul lah Dato' Zahid cakap tu. Kenapa kluster mahkamah ni benteng terakhir UMNO? Sebab orang yang didakwa di mahkamah adalah orang yang tidak boleh ditundukkan baik oleh Mahathir, baik oleh Muhyiddin. Lepas ni kita orang ni jadi kluster penjara pula, kan? 18 ni mungkin lah, kan? Nauzubillah min zalik, kita harap dapat dielakkan. Tetapi selagi mereka berkuasa ni, kita hanya mampu berdoa semoga kita dielakkan dari dizalimi oleh kerajaan yang zalim ni. Tapi nak buat macam mana? Aku report polis ke atas Ahmadi yang mengaku terima rasuah. Last kali aku nak dipenjarakan. Kita tunggu je lah 18 bulan ni. Tak berapa hari lagi. Lagi seminggu. Lepas tu kau kena sambung lah, kan? Kena ingat satu je. 1 Lokman Adam di penjara, 10 Lokman Adam akan bangkit. InsyaAllah. Dan kalau boleh, biar 100 orang yang lebih baik, lebih lantang daripada Lokman Adam bangkit. Kalau ramai yang bangkit, mereka tak boleh buat apa-apa, kan? Hari ni pun kena ingat, penjara ni pun dah sesak, kan? Mereka dah sesak. Bukan ada penjarakan sosial. Tak ada penjarakan sosial. Betul tak? Itu sebab mereka nak hantar semua parti-parti ni balik, kan? Jadi kita tak perlu bimbang. Kalau ramai yang bersuara,
Kan? InsyaAllah lagi cepatlah perubahan tu dapat kita laksanakan. Tapi kalau tak berani bersuara pun tak apa. Yang penting kena berani share video pada malam ni. Bila berani share video pada malam ni, lebih ramai yang akan peka, lebih ramai yang akan sedar, maka matlamat kita itu akan lebih cepat tercapai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.